Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita setelah berhari raya ya murid-murid. Okey, untuk hari ini bahasa Melayu kita akan melihat tajuk bantu membantu. Jadi bahan yang kita gunakan di sini ialah 4 buah gambar yang menunjukkan situasi yang berlaku di kelas ya. Ini gambar pertama, ini gambar yang kedua, gambar yang ketiga dan gambar keempat. Ini ialah kelas tahun 2 Mawar. Bila kita lihat di sini, kita boleh dapat tahu ini merupakan kelas 2 Mawar. Okey, apa yang kita akan dapat melalui pelajaran hari ini ialah di sini ya, kita akan membina dan menulis perkataan dan frasa berdasarkan bahan. Inilah bahannya. Okey, apa perkataan dan frasa yang akan kita bina di sini. Okey, di sini. Ini suku kata, suku kata, suku kata, suku kata. Suku kata maksudnya bunyi ya. Jadi, dengan mencantumkan suku kata kita akan mendapat perkataan, dan juga di sebelah sini ialah perkataan, 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 perkataan. Jadi dengan mencantumkan perkataan kita akan dapat frasa. Boleh. Perkataan kita bina dengan mencantumkan suku kata. Frasa kita bina dengan mencantumkan perkataan. Baik. Kita baca sedikit. Okey, kita pergi cepat sikit. Kita baca sedikit. Okey. Okey, bahan ini ialah bahan daripada buku teks pada muka surat 24. Murid yang belum dapat belum boleh, manakah dia? Di sini. Murid yang belum boleh membaca boleh ikut cikgu. Kita baca sekarang. Yahya, ketua kelas tahun 2 Mawar. Mengapa diwarnakan merah di sini? Ini ialah frasa nama ya. Sebab apa? Frasa nama terbina daripada kata nama. Semuanya kata nama. Kelas, nama tempat. Tahun 2 Mawar, nama kelas. Okey, ini frasa nama khas. Sebab ada kata nama khas. Okey, diwarnakan merah sebab ini frasa. Bertepatan dengan tajuk kita, frasa. Okey. Cikgu ulang. Yahya, ketua kelas tahun 2 Mawar. Dia tegas tetapi baik hati. Dia sekelas dengan Sumei, Yonghan, Pravin dan Lageswari. Okey, itu penerangannya tentang situasi di dalam kelas ini. Okey. Jadi, di tempat kosong kita akan isikan dengan perkataan dan frasa. Yang manakah perkataan, yang manakah frasa, kita akan sesuaikan dengan ayat dia. Mungkin ini frasa ataupun mungkin juga ini perkataan. Kita akan lihat nanti. Pertama, okey, yang seterusnya, sebelum kita mengisi tempat kosong di sini, kita mestilah membina perkataan dan membina frasa terlebih dahulu. Baik. Ikut cikgu baca bagi murid yang belum dapat menguasai kemahiran membaca. Tu, gas, gas. Bila kita gabungkan tu dengan gas, dia akan jadi perkataan tugas. Okey, tugas. Yang ini tu, lis, list, tulis. Okey, jadi kita sudah dapat dua perkataan di sini, tugas dan tulis. Okey. Seterusnya kita lihat apa frasanya. Cikgu tolong bacakan untuk yang
memerlukan bantuan. Mengumpul buku latihan. Mengumpul buku latihan. Itu frasa dia, frasa kerja. Kenapa? Ada perbuatan. Apa dia buat? Mereka mengumpul. Apa yang mereka kumpul? Buku latihan. Okey, frasa yang kedua, ke dalam bakul sampah. Ke dalam bakul sampah. Ini kita boleh kenal dia apabila ada kata sendi nama ke, dia memberikan bentuk frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama, ke dalam bakul sampah. Baik. Jadi, dua perkataannya ialah tugas dan tulis. Dua frasanya ialah mengumpul buku latihan dan satu lagi ke dalam bakul sampah. Okey, daripada dua perkataan dan dua frasa tersebut, cikgu rasa murid-murid sudah boleh agak gambar manakah perkataan dan frasa itu berada. Baik, kita cuba. Di sini yang pertama, ada beberapa orang murid, mereka sedang melihat jadual tugas masing-masing. Jadi, Yahya sebagai ketua kelas yang tegas, dia mengingatkan kawan-kawannya apa tugas mereka. Okey, kita baca ayat di sini untuk kita faham. Setiap pagi, mereka saling mengingatkan rakan-rakan tentang jadual apa di dalam kelas. Okey, boleh agak? Semestinya ialah tentang jadual tugas. Sini ada perkataan dia, tugas. Jadi, murid-murid akan isi dengan perkataan tugas. Jangan jarakkan tu dengan gas. Sebab ini belum jadi perkataan. Bila kita isi di tempat kosong di sini, kita mesti rapatkan supaya menjadi perkataan. Contoh, cikgu besarkan ya. Cikgu tunjuk di sini. Jadi, kita akan tulis tugas. Cikgu tak tulis ini sebab apa? Tak muat. Nanti tugas murid-murid akan isi tempat kosong di sini. Jangan tulis macam cikgu buat anak panah macam ni. Okey, inilah baru kita panggil perkataan tugas. Kalau di sini dia dipisahkan, dia masih lagi dalam bentuk suku kata. Okey. Yang seterusnya, ada dua orang murid sedang menyapu sampah dan membuang sampah yang di dalam penyodok ke dalam bakul. Okey, ayatnya, Yahya membantu Yonghan membuang sampah. Boleh tak kita letakkan perkataan tulis di sini? Contoh. Okey, contoh. Kita letak sini, menyapu sampah tulis. Boleh tak? Yahya membantu Yonghan membuang sampah tulis. Salah kan? Okey, bermaksud di sini bukan perkataan tulis. Semestinya antara frasa ini ataupun frasa yang ini. Mengumpul buku latihan atau ke dalam bakul sampah yang sesuai di sini. Ada buku tak? Nampak buku? Tak ada. Tapi kalau sampah dan bakul sampah ada kaitan dengan gambar kan? Kita cuba. Yahya membantu Yonghan membuang sampah, mengumpul buku latihan. Tak betul kan? Kita cuba yang ini. Yahya membantu Yonghan. Salah. Okey, semula. Yahya membantu Yonghan membuang sampah. Kita ambil yang ni. Ke dalam bakul sampah. Baik. Situ kan kita sudah dapat. Okey. Jadi di sini murid-murid akan panjangkan. Semasa menulis nanti, murid akan panjangkan garisan supaya boleh muat frasa yang panjang ini. Okey. Contohnya kalau di sini kita akan tulis kita akan isikan tempat kosong dengan
Yahya membantu Yonghan membuang sampah ke dalam bakul tak muat. Sampah. Ya. Frasa ini, sepenuhnya frasa ini akan disambungkan ke tempat kosong. Boleh faham? Okey, kita tengok yang ini. Pravin yang lebih tinggi membantu Yahya memadan. Sorry. Pravin yang lebih tinggi membantu Yahya memadam papan. Papan apa di sini? Papan apa di sini? Papan frasa ke? Papan mengumpul buku atau papan tulis? Ini sudah kita guna tadi, kan? Okey, hanya perkataan ini yang tinggal, papan tulis. Boleh tak kita letak papan tulis? Kita cuba. Papan tulis. Pravin yang lebih tinggi membantu Yahya memadam papan tulis. Okey, dapat kan? Okey, perkataan sudah kedua-duanya kita guna. Yang ini pun kita sudah guna. Tinggal satu saja lagi frasa, semestinya untuk frasa yang ini. Ramai ni kita murid-murid. Okey, kita cuba. Okey. Kita cuba frasa mengumpul buku latihan. Sumei dan Lageswari. Ini Sumei, ini Lageswari. Ini Sumei, ini Lageswari. Pada tangan mereka ada buku yang dikumpul. Semestinya yang ini kan. Kita cuba. Sumei dan Lageswari bersama-sama mengumpul buku latihan. Okey. Maksudnya sesuai itu. Sekian. Nanti akan tulis seperti sini juga. Mereka akan panjangkan garisan tempat kosong supaya boleh muat dengan frasa 3 perkataan ini. Okey. Arahan seterusnya di mana buku yang akan digunakan cikgu akan terangkan di dalam arahan sekolah nanti. Okey. Jadi untuk pembacaan boleh ulang-ulang sehingga fasih. Bukan semata-mata kita tulis ya. Sebab tulis kita dah bincang sini. Yang lebih penting ialah murid boleh membaca dan juga fasih. Siapa yang dah boleh baca dia akan latih supaya lebih fasih. Siapa yang belum dapat membaca dia akan melatih supaya dia dapat membaca. Jadi cikgu harap murid berusaha supaya kita sama-sama berjaya. Okey. Dekat ini saja, kita akan sambung kepada arahan seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.